Hai, video kali ini 3 resepi nasi dan ayam. Yang pertama, khao mok kai atau nasi biryani ayam ala Thai. Versi nasi biryani dan ayam goreng rangup. Ada 3 bahagian. Mula-mula saya akan tunjukkan cara memerap ayam dengan rempah-rempah dan dicampur dengan tepung rangup dan digoreng. Nasi saya akan masak terus dari rice cooker dengan pelbagai rempah. Dan saya guna basmati Faiza. Part ketiga, saya nak kongsikan cara membuat sos hijau. Di Thailand memang famous sos ni. Selain pada digunakan untuk nasi biryani ni, dia orang akan gunakan untuk cicah seafood ataupun ayam goreng. Istimewanya dia ada semua rasa. Manis, masam, pedas. Kemudian semasa kita makan, di dalam mulut tu kita terasa berangin kerana salah satu bahannya kita gunakan daun pudina. Okey, kita mula dengan bahan perap ayam. Bawang putih dengan pokok ketumbar. Selain pada batang, sekali dengan akar kita pakai. Akar tu cuci bersih. Selepas tu dipotong kecil-kecil sedikit dan ditumbuk lumat dengan lesung batu. Nak pakai pengisar pun boleh. Ayam saya gunakan bahagian dada. Resepi ni nak goreng kan, jadi saya pilih ayam yang tak ada tulang. Lepas tu cek isi ayam, mana-mana bahagian yang isinya tebal tu potong supaya nanti masa kita nak goreng tu isi ayam masak sekata. Ayam dah siap dan dah dibersih. Di dalam bekas ayam ini dicampurkan dengan rempah-rempah untuk perap. Semua bahan dah dimasukkan. Gaul ayam dengan rempah-rempah tu sampai sebati ya. Dah siap gaul, perap ayam dalam 2 atau 3 jam. Tapi kalau perap lagi lama lagi bagus. Bahan-bahan tu boleh serap ke dalam isi ayam. Lagi sedap. Sementara menunggu ayam, kita masak nasi pula. Sekarang saya nak tunjukkan cara guna rice cooker tumis dan masak nasi. Pastikan periuk di dalamnya bersih. Kemudian tekan button start di rice cooker tapi mungkin lain model, lain cara lah. Selepas itu tunggu sampai periuk panas. Dah panas, masukkan minyak. Saya tutup sekejap untuk panaskan minyak. Bila dah panas, masukkan bawang kisar. Tumis sampai bawang tu kuning sikit. Kemudian masukkan daun salam dan kulit kayu manis, kacau. Selepas itu masukkan pula buah pelaga, bunga cengkeh dengan jintan. Kacau lagi. Lepas itu masukkan serbuk kunyit, serbuk halia dengan garam. Kacau sampai terbit bau. Lepas tu baru masukkan beras. Beras mati ni direndam dulu ya, dalam 10 ke 15 minit sebelum masak. Kacau biar beras dengan bahan rempah tu sebati. Kemudian masukkan air. Kacau lagi biar semua bergaul. Selepas itu tutup periuk dan masak macam biasa. Okey, nasi dah masak. Masukkan bawang goreng. Bawang goreng ni saya masuk dalam 4 sudu besar. Tapi kalau suka boleh letak lebih. Selepas itu gaul nasi dengan bawang tadi. Kemudian tutup semula. Nasi dah siap ya. Seterusnya untuk sos, semua bahan ni di blend sekaligus ya. Dan terus boleh dimakan. Kalau nak bagi tahan lama, selepas blend, panaskan sekejap di atas api. Senang saja nak buat sos. Dah siap. Sediakan ayam goreng pula. Kalih-kalih sedikit selepas diperap. Lepas tu campurkan dengan tepung beras dan tepung rangup. Ada tepung tempura pun boleh. Dicampurkan pula dengan air ais. Nak lagi rangup, letak air kapur. Gaul rata. Lepas tu baru digoreng.
Sekarang dah boleh goreng ayam guna minyak yang banyak dan goreng atas api yang kecil ya. Bila dah nampak warna bertukar, bolehlah terbalikkan ayam. Nak dapatkan warna yang sekata. Bila warna dah tukar ke perang gelap ataupun rasa dah masak, bolehlah tutup api dan angkat. Bila ayam dah sejuk, bolehlah potong dan dihidangkan dengan nasi biryani dan juga sambal hijau. Resepi kedua, set nasi kunyit ayam madu bakar berserta sos. Kita mulakan dengan masak nasi. 3 cawan beras dicuci sampai bersih. Selepas itu, toskan airnya. Di dalam video sebelum ini, saya pernah share resepi yang hampir sama tapi hanya guna satu periuk iaitu 1 pot chicken rice. Kaedahnya sangat mudah. Semua proses memasak terus ke dalam rice cooker. Boleh intai-intai video itu nanti ya. Saya akan pastekan dalam description box. Okey, mari kita tengok bahan tumisan. Nanti bila dah terbit bau, masukkan beras. Gaul rata beras dan kesemua bahan. Kemudian, pindahkan ke dalam rice cooker. Masukkan air atau air rebusan ayam. Boleh gantikan juga dengan cube pati ayam ataupun stok ayam. Campurkan serbuk kunyit untuk dapatkan aroma dan warna yang lebih menarik. Berselera tengok. Tambah garam secukup rasa kalau perlu. Kacau rata dan masak macam biasa. Sementara menunggu nasi masak, jom kita buat sosnya pula. Cili dicuci bersih, belah tengah dan buang bijinya. Cuci lagi sekali dan potong kecil-kecil supaya cepat hancur masa kisar. Kalau suka pedas, boleh je tambah cili. Ulang proses yang sama untuk lada. Elakkan guna lada hijau ya, nanti warna kurang menyerlah. Guna lebih lada merah, bertambah-tambah cantiklah sosnya. Bawang putih kalau tak suka boleh kurangkan. Boleh juga tambah sedikit halia kalau mahu. Saya guna mini chopper. Nak lagi lumat elok, guna je rusung batu. Guna blender pun boleh. Dah siap tumbuk, alihkan ke dalam bekas dan masukkan gula. Gula ni boleh je blend tadi sekali dengan cili. Campurkan pula cuka makan. Tak ada cuka, boleh diganti dengan perahan limau nipis ataupun limau kasturi. Kacau sos sampai gula larut. Last sekali, campurkan dengan air rebusan ayam. Rasa masam manis masin ubah ikut selera ya. Kalau nak sos ni tahan lebih lama, caranya selepas kita campur semua bahan-bahan ni, letak atas api kecil, kacau sampai mendidih. Dan bila sosnya menjadi pekat, masa tu baru tutup api. Selepas itu sejukkan, masukkan ke dalam bekas yang bertutup dan simpan di dalam peti sejuk. Akan tahan berhari-hari. Okey, sos dah siap. Nasi pun dah masak. Mari kita tengok. Wangi. Cantik warnanya. Gembur-gemburkan. Nasi masak elok, tak berderai, cantik. Seterusnya, cara membuat ayam madu. Cuci ayam bersih-bersih, buang mana-mana bahagian yang tak nak, potong lemak yang berlebihan. Lemak ni jangan dibuang ya. Peha ayam dikelar supaya bahan-bahan perapan senang meresap.
Gaulkan semua bahan biar sampai rata. Akhir sekali, sos merah. Kalau tak ada sos merah, boleh digantikan dengan pewarna makanan. Gaul lagi. Kemudian ayam ini diperap sekurang-kurangnya 30 minit. Sapukan lebihan bahan perapan tadi ya, dan bolehlah bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 25 minit. Selepas bakar 25 minit, keluarkan ayam, terbalikkan. Sapu sos lebihan dan sambung bakar lagi selama 10 minit pada suhu yang sama. Dah bakar 10 minit, mari kita tengok hasilnya. Bagi saya, ayam tak cukup garing. Saya nak bakar lagi 5 minit. Sebelum tu, sapu sos supaya ayam tak terlalu kering. Nah, ini hasilnya. Warna ayam bertambah pekat, cantik, berkilat dan baunya tak sabar nak makan. Dan resepi terakhir, nasi biryani, ayam bakar tanpa awen. Bahan saya mulakan dengan ayam. Saya beli ayam bahagian drumstick dengan thigh. Kalau nak bahagian lain pun boleh. Mula-mula kita kena buang kulit dan juga lemak kerana resepi ini kita memerlukan bahagian isinya saja. Saya syorkan kalau boleh beli ayam tanpa kulit yang ada di pasaran. Tak payah susah-susah buang kulit dan mempercepatkan proses masakan. Selepas itu, buangkan pula lemak yang tertinggal sampai bersih. Bila kulit dan lemak dah habis dibuang, selepas itu ayam dicuci sampai bersih dan kemudian kelarkan isi ayam bahagian yang tebal supaya bahan perapan dapat menyerap sepenuhnya dan masa kita bakar, isinya akan masak sekata. Seterusnya, sediakan satu bekas yang besar dan campurkan ke semua herba-herba sebagai bahan perapan. Semua rempah-rempah ni memang ada di pasaran ya, senang saja didapati. Malah memudahkan kerja-kerja kita kerana tak ada ataupun tak payah nak memotong ataupun mengupas bagai. Di sini hanya 2 bahan saja yang saya buat sendiri. Satu, bawang kisar yang sepatutnya boleh guna onion powder ataupun bawang serbuk yang ada jual di pasaran. Selain daripada itu, tomato kisar juga saya buat sendiri daripada tomato segar kerana saya kehabisan stok tomato puri. Kalau guna tomato puri lagi bagus kerana warnanya menyerlah merah pekat. Jadi memandangkan bancuhan ni color dia tak berapa menarik, jadi saya tambahkan dengan pewarna merah bagi naikkan lagi warna bahan perapan. Kacau rempah sampai sebati. Selepas itu bolehlah masukkan ayam. Pastikan bahagian yang dikelar dengan celah-celah tulang isi ayam memang disalut dengan bahan perapan. Selepas digaul rata dengan bahan perapan, ayam diperap dalam 3 ke 4 jam. Lagi lama diperap, lagi sedap isi ayam. Masa untuk perap ayam pun dah cukup. Kemudian kita panaskan pula kuali non-stick dan masukkan 2 sudu mentega. Bila mentega dah cair, boleh masukkan ayam, tetapi sebelum itu jangan biarkan rempah melekat terlalu banyak kepada ayam kerana benda ni akan cepat hangus. Kemudian masukkan ayam dan gunakan api yang paling kecil. Biarkan ayam sebentar, kemudian bila bahagian bawahnya nampak macam kering ataupun warnanya macam dah bertukar, baru terbalikkan ayam ini. Kemudian tutup kuali supaya uap dapat membantu mempercepatkan ayam masak
di bahagian permukaan atas ayam dan seterusnya akan masak sampai ke dalam. Selepas 3 ataupun 5 minit boleh buka mito dan terbalikkan ayam. Masa ni pun ayam dah mula kering, jadi jangan biarkan, kena terbalik-terbalikkan selalu supaya ayam masak sampai ke dalam dan warnanya pun sekata. Inilah caranya menggunakan kuali untuk membakar ayam di mana minyak memang kurang, ayam garing di luar dan lembut di dalam. Ayam dah masak, sekarang kita masak nasi pula. Nasi biryani ni saya akan tumis bahan-bahannya dan masak terus daripada rice cooker ya. Beras yang saya akan guna 2 cawan, kemudian 3 cawan air, yang mana sukatan beras dan air saya gunakan cawan yang sama. Sebelum itu beras dicuci sampai bersih, kemudian direndam dalam 10 ke 15 minit. Ini bahan-bahan yang akan ditumis. Dan ini bahan perasa, garam, kunyit sebagai tambah pewarna dan juga jintan untuk aroma. Cara nak masak dan menumis terus daripada rice cooker, mula-mula onkan button rice cooker, kemudian periuk akan panas, masukkan minyak, lepas tu bahan-bahan yang kita nak tumis. Untuk resepi ini bawang tak perlu sampai garing ya, cuma nampak keperang-perangan sikit-sikit, lepas tu boleh diikuti dengan bahan-bahan tumisan yang lain. Kacau rata semua bahan biar sekata, kemudian masukkan pula bahan perasa, kunyit dan juga jintan. Kacau lagi sampai terbit bau. Lepas itu masukkan beras, gaulkan beras dengan bahan-bahan tumisan sampai rata. Semua bahan dah rata, masukkan air ke dalam periuk. Kacau lagi biar air, beras dan bahan tumisan semua rata. Dan tutup periuk, masak macam biasa. Ni pula penambah selera nasi biryani. Gajus menambahkan rasa lemak di dalam nasi. Kismis dapat mengeluarkan kemanisannya dan juga carrot, selain pada ada banyak khasiat, dapat memeriahkan lagi warna nasi. Caranya, panaskan minyak, masukkan carrot. Carrot ni tak payah terlalu masak ya, cuma layu-layu gitu je. Lepas tu masukkan bahan perasa, jintan dan garam. Kacau rata. Kemudian masukkan kismis. Gajus dah goreng sebelum tu, jadi saya akan masukkan terus ke dalam rice cooker. Kacau lagi, dan bila kismis panas seolah-olah keluar jus, jadi kacau biar rata dengan carrot. Nasi dah hampir masak, mari kita tengok. Wow, sedap sungguh baunya. Okey, bolehlah taburkan bahan goreng tadi. Pastikan bahan goreng ni ditabur selepas nasi mendidih dan sebelum nasi masak. Selepas itu rata-ratakan di bahagian permukaannya dan tutup semula. Tunggu sampai nasi masak. Nasi dah masak. Semerbak bau satu rumah. Gaulkan bahan yang kita tabur tadi dengan nasi dan bolehlah dihidangkan. Selesai sudah 3 resepi nasi dan ayam. Semoga mendapat manfaat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi.